Okey, selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Baik, cikgu harap kamu semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Okey, so saya harap semua dah bersarapan. Okey. Kenapa perlu bersarapan? Kenapa perlu kita makan? Tahu tak? Okey. Sebenarnya kita perlu makan untuk mendapatkan tenaga. Okey, untuk bergerak, untuk bercakap, untuk membuat kerja semua ya. Okey, itulah tajuk kita hari ini. Kita akan belajar bagaimana kita mendapat tenaga, dari sumber apa kita mendapat tenaga dan apakah bentuk-bentuk tenaga, cara perubahan tenaga, cara menjimatkan tenaga dan langkah-langkah kita boleh menjaga dan supaya tenaga ini kekal. Okey, kekal sepanjang hayat kita ya, dan juga kita boleh tinggalkan untuk waris-waris kita nanti. Okey, tidak akan habiskan sepenuhnya ya. Okey, mari kita tengok PBD dulu Okey, penilaian PBD dalam tajuk ni untuk mendapatkan tahap penguasaan 1, murid hanya dapat bila murid dah boleh menyatakan sumber-sumber tenaga, maksudnya murid sudah pun mendapat tahap penguasaan 1. Okey, kalau nak tahap 2 pula, tahap penguasaan TP2, murid perlu memerihalkan sumber tenaga dan bentuk tenaga yang dihasilkan. Maksudnya sumber tenaga ini menghasilkan bentuk tenaga-tenaga ini. Okey, kalau murid boleh menyatakan atau memerihalkan, menjelaskan, maksudnya murid sudah pun mendapat TP2. Okey, cara mendapat TP3 pula, murid harus menjelas dengan contoh perubahan bentuk tenaga. Okey, dah tahu sumber tenaga, dah tahu bentuk tenaga, sekarang menjelaskan dengan memberikan contohnya. Untuk mendapatkan tahap penguasaan 4, murid perlu mengitlak bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke satu bentuk lain. Maksudnya, murid boleh menjelaskan, murid tahu bentuk-bentuk tenaga yang berubah dari satu tenaga kepada satu tenaga lain. Okey, dalam sesuatu mesin ke ataupun daripada sesuatu peristiwa ya. Okey, untuk mendapatkan TP ke-5 pula, murid mesti menakul kepentingan perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam kehidupan harian. Okey, maksudnya bila cikgu memberikan contoh bahan yang digunakan dalam kehidupan harian, murid boleh menakul kepentingan perubahan. Apakah pentingnya? Adakah penting atau tidak? Okey, dan memberi penjelasan baru boleh mendapat TP5. Untuk mendapatkan TP6 pula, murid mesti mereka bentuk model secara kreatif dan inovatif dengan memerihalkan perubahan bentuk tenaga yang terlibat. So maksudnya murid boleh mencipta sesuatu. Murid boleh membentuk, mereka bentuk model menggunakan tenaga-tenaga yang kita nak belajar ni, yang sudah pun belajar tahun lepas menggunakan tenaga itu dan boleh memerihalkan, maksudnya memberi penjelasan. Okey, yang ini adalah bentuk saya contohnya lah. Okey, contohnya kereta solar. Okey, murid boleh membentuk kereta solar contohnya selepas dah membentukkan ataupun membina kereta solar yang menggunakan panel solar ataupun sel solar, dan kereta itu bergerak. Okey, apabila kereta itu bergerak, maksudnya murid boleh menjelaskan, sumbernya apa daripada cahaya matahari. Lepas tu perubahan tenaganya bagaimana nanti kita akan bincang satu persatu Okey, setakat ini saya rasa murid boleh faham apakah yang akan diuji untuk memberi penilaian PBD. Okey, so pastikan murid boleh memahami dan mengaplikasikan apa yang kita belajar ni. Okey, apakah maksud tenaga? Okey, tenaga ialah kebolehan untuk membuat kerja. Kalau tak ada tenaga, memang kita sendiri sebagai manusia tak boleh bergerak. Okey, tak boleh bergerak. Apatah lagi kereta. Kereta pun memerlukan tenaga untuk bergerak. Okey, kereta, dan di sini ada dua benda iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup dan juga benda bukan hidup memang memerlukan tenaga. Tanpa tenaga memang kita tak boleh bergerak.
kita tak boleh membuat dan menjalani aktiviti seharian kita. Okey? Walau bagaimanapun terdapat banyak tenaga pun, ingat matahari ialah sumber tenaga utama. Jika tiada matahari, katakanlah satu hari nanti tak ada lagi matahari, apa akan berlaku? Very simple kan? Apa akan berlaku? Tak ada matahari saja, semua hidupan akan mati. Termasuk manusia. Kenapa? Sebab matahari, daripada tenaga matahari, cahaya matahari, sumber cahaya matahari, tumbuhan mendapat tenaga. Dan tenaga itu digunakan untuk membuat proses fotosintesis. Dan daripada proses fotosintesis, kita pula mendapat makanan, haiwan mendapat makanan. So, jika permulaan itu tak ada, okey, sumber utama, sumber tenaga utama tak ada, memang bumi ini menjadi kosong lah. Okey, Baik, yang ini adalah contoh-contoh sumber tenaga yang kita dapat daripada semula jadi dan juga ada buatan manusia. Yang pertama, ombak. Okey, ombak membekalkan tenaga untuk menggerakkan turbin dalam laut dan menjana elektrik. Turbin maksudnya seakan-akan seperti, mekanikalnya adalah seperti dinamo basikal. Okey, so laut, ombak laut pun boleh digunakan untuk menjana kuasa elektrik. Yang kedua sumbernya adalah angin. So angin membekalkan tenaga untuk menggerakkan kapal layar dan bilah pada kincir angin. So kincir angin tu dalam bahasa Inggeris kita panggil windmill, ingat windmill. So windmill ni banyak digunakan di negara Amerika dan China. Okey, banyak di Amerika, China dan juga di India. Tapi di Malaysia memang kuranglah. Ada tapi kurang. Sebab yang ni bergantung kepada sumber tenaga angin yang kuat. Okey, yang ketiga adalah matahari. Seperti saya sebut tadi, matahari merupakan sumber tenaga utama bumi. Ia membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Katakanlah tiada matahari. Bumi ini akan menjadi beku sebab tak ada tenaga haba. So kalau tak ada tenaga haba, susah juga untuk kita hidup. Kalau tiada tenaga cahaya, susah juga untuk kita hidup. Mungkin kamu boleh kata, tak ada tenaga cahaya tak apa, kami ada lampu, kami ada elektrik. Betul tak? So masalahnya, kalau cahaya tu berapa lama kita boleh hidup menggunakan elektrik tu? Walau bagaimanapun, kita bergantung kepada cahaya matahari dan juga tenaga haba. Okey. Yang keempat adalah biogeosim. Okey, biogeosim ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai biogeosim. Bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan yang membekalkan apabila tenaga apabila dibakar. Okey, apabila dibakar contohnya ampas-ampas pokok-pokok tumbuhan ataupun yang bahan buangan daripada tumbuhan dan haiwan seperti najis haiwan boleh juga menjadi biogeosim. Okey, contohnya lah saya bagi biasanya dekat India orang mengambil najis lembu. Okey, najis lembu tu lepas tu tempe-tempe dan tampalkan. Ini biasa kita tengok dalam movie kan, movie Tamil tampalkan dinding. Lepas tu selepas najis lembu tu dah kering, dia ambil balik dan digunakan sebagai bahan bakar. Okey, bahan bakar untuk dapur, bahan bakar biasanya kita tengok dalam cerita Tamil, bahan bakar mayat kan. Yang bulat-bulat tu, itu sebenarnya adalah hasil daripada najis ataupun tai lembu. Okey, bahan api fosil pula sumber utama penjanaan elektrik dan menggerakkan kenderaan. Okey, seperti arang, arang batu, petroleum, gas asli. Okey, ini semua merupakan bahan api fosil. Apa itu fosil? Fosil adalah tinggalan haiwan dan manusia. Okey, tinggalan haiwan dan manusia daripada tinggalan itu kita pula boleh mendapatkan tenaga. Okey, iaitu terutamanya petroleum. Okey, seterusnya makanan.
Ini sangat penting kan? Makanan sangat penting kan? Setiap hari kita makan untuk mendapatkan tenaga. Kalau tak makan, cubalah fasting, berpuasa. Memang tak ada tenaga. Mesti ada yang berpuasa kan? Untuk kaloriatrik ke semua tu kan? Bila kamu berpuasa, cubalah berpuasa sehari, 2 hari. Oh, memang tak boleh tahan. Okey, memang tak ada tenaga untuk bergerak, tak ada tenaga untuk belajar, memang rasa mengantuk sentiasa. Dah banyak cubalah Okey. Sekali-sekala berpuasa tak apa, tak ada masalah Okey. Air pula. Okey, air menggerakkan turbin untuk menjana elektrik. Okey, ingat kita mendapat di rumah bekalan elektrik di rumah, di sekolah dan kebanyakannya di Malaysia kita mendapat tenaga elektrik ini daripada air. Okey, hidroelektrik. Okey, kita panggil hidroelektrik. Itu yang kita menggunakan sebagai tenaga elektrik di rumah kita tahu. Okey. Nuklear pula dihasilkan oleh bahan nuklear seperti uranium digunakan untuk menjana kuasa elektrik. Okey. Di Malaysia memang ada tapi kurang penggunaannya. Di negara Jepun semua memang banyak menggunakan tenaga nuklear untuk menjana kuasa elektrik. Okey, bateri pula. Bateri inilah yang saya kata dihasilkan oleh manusia sendiri untuk membekalkan sumber tenaga. Okey, yang lain semua kita dapat daripada alam semula jadi. Tapi bateri ini dihasilkan oleh manusia dengan menggunakan hasil semula jadi juga. Okey, bahan kimia semua Okey, yang seterusnya saya ingin memperkenalkan kepada silibus lama ni. Yang ni ada dalam silibus baru tapi saya rasa lebih baik murid mengenali jugalah tenaga sumber tenaga ni iaitu geotermal. Okey, geotermal ni merupakan sumber tenaga yang diperoleh daripada haba batuan panas di bawah permukaan bumi untuk menjanakan elektrik. Betul ke tu? Kalau nak tanya, saya bagi kamu satu clue ada tak negara kita mempunyai kolam air panas? Kolam air panas secara semula jadi bukan kita buat punya. Okey, kolam air panas tu memang terdapat di negara kita. Okey, kalau kamu pergi ke negeri Perak, di Tambun Tambun Hot Spring, memang ada. Okey, dan juga di Tapah ada satu. Okey, di Sarawak, Sabah ada, dekat Gunung Kinabalu. Okey. Dan di Sarawak saya kurang pastilah. Okey, yang semua tempat ni saya dah pernah pergi. Memang ada kolam air panas. Okey. Di Pahang ada. Okey. So kolam air panas ada kan? Dari mana ia dapatnya kepanasan haba tu? Daripada mantel, dari bawah bumi kita kan, permukaan bumi. Okay, dari bawah permukaan bumi So di situ juga kita boleh mendapatkan tenaga elektrik. Okey, cubalah baca tentang geotermal lebih mendalam untuk mendapatkan pengetahuan. Okey, sekarang kita tengok bentuk-bentuk tenaga pula. Okey. Yang pertama tenaga suria. Tenaga suria ni kita dapat daripada surian. Betul tak? Okey, dalam bahasa Amerika kita panggil surian kan, matahari. Kita mendapat tenaga suria daripada matahari. Okey, yang kedua adalah tenaga haba. Tenaga haba juga sumber utama yang kita dapat pun adalah daripada matahari. Selain daripada matahari, kita dapat daripada mana? Api. Okey. Ada lagi satu, cuba buat sekarang bersama dengan saya, murid-murid. Cuba letak tangan begini dan cuba letak tangan yang lagi satu hampir-hampir dengan kulit kamu tu. Okey, jangan sentuh jangan sentuh tapi rapatkan. Rapat tapi jangan sentuh. Cuba sekarang. Boleh tak kamu rasa haba keluar daripada haba keluar daripada tangan kamu? Boleh rasa tak? Okey, kalau tak boleh mungkin kamu duduk dalam keadaan aircon. Okey. Sejuk. Cuba rapat-rapat sikit. Rapat. Jangan sentuh tapi rapat. Okey, kalau tak ada, cuba macam ni. Dekat pipi kamu. Ada rasa tak? Jangan sentuh, jangan sentuh. Rapat je, jangan sentuh.
Ada tak haba? Okey. Mungkin kamu rasa kalau tak ada, cubalah lepas ni ya. Memang akan keluar. Okey, memang ada haba setiap masa, haba terbebas daripada kulit kita, daripada badan kita. Okey so itu pun adalah haba juga Alright. Yang seterusnya, tenaga nuklear adalah daripada sumber nuklear juga. Okey, sumber nuklear ni sumber nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Okey, next tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik. Okey, dari mana kita boleh dapat tenaga elektrik? Memang ada banyak saluran tenaga elektrik mengalir dalam litar elektrik. Tapi kebanyakan sumber tenaga yang kita telah belajar pun menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Okey, seterusnya. Okey, tenaga kimia. Okey, seterusnya tenaga kimia. Okey, tenaga kimia ni kita boleh dapat daripada tenaga kimia ni ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biogesim atau bateri. Okey, bila kita makan, makanan itu mengandungi tenaga kimia. Dan secara langsung, tenaga kimia itu akan masuk ke dalam badan kita dan badan kita dipenuhi dengan tenaga kimia juga. Okey. Selain daripada itu, bateri juga terhasil. Tenaga elektrik dalam bateri juga terhasil daripada bahan kimia. Okey, biogesim dan bahan api fosil semuanya adalah bahan kimia Okey, seterusnya tenaga cahaya. Okey, tenaga cahaya ni dari mana kita boleh dapat tenaga cahaya? Iaitu sumber tenaga matahari dari matahari, daripada mentol, daripada api, semuanya kita boleh dapat. Tapi yang paling penting untuk menampakkan cahaya ni adalah mata kita. Jagalah mata kita Kalau mata kita tak nampak, bagi kita dunia ni menjadi gelap. Okey, so mata ni sangat penting dan juga setiap organ dalam badan kita sangat penting. Jaga Okey, seterusnya tenaga kinetik pula. Tenaga kinetik ni adalah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Setiap objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Okey, kalau ada sesuatunya bergerak maksudnya ia mempunyai tenaga kinetik. Tanpa tenaga kinetik, tak ada objek akan bergerak. Okey, tenaga keupayaan pula. Okey, tenaga keupayaan adalah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian, diregangkan dan dimampatkan. Okey? Katakan ada buah kelapa jatuh dari pokok. Ia mempunyai tenaga keupayaan. Okey, spring yang kita gunakan, getah yang kita gunakan, itu semua mempunyai tenaga keupayaan. Okey? Seterusnya bentuk tenaga bunyi. Bunyi ini berlaku apabila berlaku getaran. Okey? Apabila berlaku getaran, apabila objek bergetar. Okey, tenaga bunyi akan berlaku. Contohnya, cuba hentak meja. Okey, bila kita ketuk meja, cuba letak lagi satu tangan di sebelahnya, boleh tak kamu rasa gegaran dia atau getaran dia? Sebab itulah berlakunya, sebab itulah kita boleh dengar bunyi. Okey, tanpa getaran tiada bunyi tapi bunyi itu dibawa oleh apa tu? Airwave. Okey dibawa oleh airwave kepada telinga kita. Okey, next. Baik, sekarang kita tengok perubahan tenaga. Okey, tenaga boleh diubah dari satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Apabila berubah, dia perlu ada simbol-simbol ni penting Ingat simbol anapana ni dalam tajuk ini bermaksud berubah kepada. Jangan confuse Kalau kamu belajar siratan makanan dan bentuk siratan makanan dan rantai makanan, anapana di situ maksudnya lain. Okey, anapana di situ maksudnya apa? Dimakan oleh. Betul tak? Tapi untuk tajuk ini
perubahan tenaga, simbol anapana merupakan bermaksud berubah kepada. So bila kamu membaca, kamu perlu sebut berubah kepada. Dan kalau jumpa simbol tambah, okey, kalau kamu jumpa simbol tambah bermaksud dan. Okey, kita tengok di sini ya. Situasinya buah kelapa terjatuh dari pokok, dia jatuh ke bawah. Okey. Tenaga yang perubahan bentuk tenaga yang berlaku adalah tenaga keupayaan. Tadi kita dah baca ya. Tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik sebab dia bergerak dari atas ke bawah. Okey, dia bergerak menggunakan tenaga kinetik. Tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga kinetik berubah kepada tenaga bunyi. Bila dah jatuh, kita dengar bunyi. Betul eh? So itulah cara kita membaca. Panel suria pula, tenaga cahaya berubah kepada tenaga elektrik. Okey, tugas panel suria adalah menyerap cahaya daripada matahari dan mengubah kepada tenaga elektrik. Arang dibakar. Tenaga kimia berubah kepada tenaga haba. Tenaga haba tak berubah tapi nampak tak tanda campur di situ. Bukan anapana. So tenaga haba dan tenaga cahaya pada masa yang sama. Okey, kita dapat tengok ini adalah hasilnya. Tenaga kimia apabila membakar arang, tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, good. Telefon bimbit pula. Daripada tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi pada masa yang sama. Okey? Tenaga bunyi maksudnya kita sedang bercakap ataupun berdering. Okey, lampu suluh pula. Apakah perubahan berlaku dalam lampu suluh? Apabila kita nyalakan lampu suluh, daripada tenaga kimia iaitu bateri berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, radio, tenaga elektrik berubah kepada tenaga bunyi sahaja. Televisyen, tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi pada masa yang sama. Okey, kita nampak cahaya dan juga bunyi kita dengar kan? Itulah maksudnya. Okey, lilin. Lilin yang nyala. Tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya pada masa yang sama. Okey, akhirnya berbasikal. Okey, berbasikal. Tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Dari mana datangnya tenaga kimia? Tenaga kimia adalah daripada badan kita sendiri. Badan kita mempunyai tenaga kimia untuk menggerakkan basikal. Nah, bila basikal bergerak, maksudnya ia mempunyai tenaga kinetik. Alright. Okey, seterusnya kita tengok tajuk tenaga yang boleh diperbaharui. Kalau ada boleh diperbaharui, maksudnya ada juga tenaga yang tidak boleh diperbaharui kan? Itu kita tengok kemudian. Sekarang kita tengok sumber tenaga yang boleh diperbaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan. Maksudnya sumber tenaga ini tak akan habis. Kalau sumber tenaga ini habis, lebih kurang kita pun dah habislah. Tak ada dekat bumi. Dah pupus dah manusia dan haiwan. Sumber tenaga ni memang wujud secara semula jadinya dan tak akan habis. Okey, tak akan habis. Maksudnya ia akan ada secara berterusan. Sehingga ada sumber tenaga ni, sehingga itulah kita mendapat tenaga dan juga kita boleh hidup. Okey. Sumber ni tak boleh. Okey, yang boleh diganti. Sumber ni yang boleh diganti selepas habis digunakan. Maksudnya berterusan dan tak akan habis. Okey, contohnya matahari. Boleh ke matahari habis digunakan? So yang bergantung kita mendapat sumber-sumbernya. Sumbernya adalah matahari. Kita mendapat bentuk-bentuk tenaga daripada matahari adalah cahaya dan haba. Ingat lagi? Okey, daripada cahaya tu kita boleh ekstrak, kita boleh mendapatkan cahaya tu. Daripada cahaya tu kita boleh mengubahkan kepada tenaga elektrik. Okey, air takkan habis. Ombak memang sentiasa ada. Angin memang ada. Okey, makanan memang perlu.
So biogesim memang ada, takkan habis. So biogesim adalah hasil daripada bahan buangan daripada um, tumbuhan. Kalau tiada tumbuhan, itu sudah lama dah mati kan? So ini semua akan berada bersama dengan kita sepanjang hayat. So takkan habis. Ini yang dipanggil sebagai tenaga yang boleh dibarui. Kita gunakan, lepas tu masih ada lagi, kita gunakan lagi dan kita gunakan lagi. Itu caranya. Okey, seterusnya kita tengok tenaga yang tidak boleh dibarui. Ini kena hati-hati. Kita perlu cermat menggunakannya. Okey, jaga-jaga. Sumber tenaga yang tidak boleh dibarui ialah sumber tenaga yang tidak boleh dijana semula kerana sumber ini terhad atau tidak boleh diperoleh secara berterusan. Maksudnya sumber tenaga ini akan habis dan tidak boleh diganti selepas digunakan. Okey, tak boleh. Kita tak boleh refill balik. Okey, contohnya petroleum. Okey, petroleum terbentuk berjuta-juta tahun dahulu. Okey, berjuta-juta tahun dahulu. Masih ada lagi, tapi akan habis, diramalkan akan habis satu hari nanti. Jika sudah habis, apa akan berlaku? Petroleum. Okey, apakah hasil petroleum? Ingat lagi tak? Hasil daripada petroleum. Kita mendapat petrol untuk kereta, diesel untuk lori, kerosin untuk kapal terbang dan juga sebagai bahan bakar. Lagi apa? Minyak pelincir, minyak enjin lah. Okey, minyak pelincir. Lagi plastik buat daripada petroleum. Okey, gas. Bitumen tu yang kita gunakan semasa membina jalan raya. Okey, dan ada lagi hasil-hasilnya. Jika tak ada, apa akan berlaku? Kereta semua simpan je lah. Okey, tak boleh bergerak. Okey, gas asli. Okey, kita gunakan gas untuk masak. Dan banyak lagi kegunaan gas. Arang batu sebagai bahan bakar. Bahan nuklear untuk menjana kuasa elektrik. Bateri. Okey, kamu biasa yang paling dekat dengan kita bateri kan? Dah habis kita buang, dah habis kita buang kan? Bukan kita boleh guna balik. Tapi ada jugalah. Okey, bateri sekarang digunakan untuk kita boleh cas semula kan? Tapi itu pun ada yang itu pun ada hayat dia. Okey, dia ada expiry date. Beberapa kali sahaja. Beberapa puluh kali ke, ratus kali ke, kita boleh cas semula. Lepas tu dah habis hayat dia, dah habis jangka hayat dia, kita terpaksa buang juga. Semuanya ada expiry date. Tapi nasib baik, matahari tak ada expiry date. Okey? Air tak ada expiry. Ombak tak ada expiry date. Angin tak ada. Makanan dan biogesim ni tak ada expiry date. Tapi yang ini semua boleh ramalkan satu hari nanti akan habis digunakan. Sebelum tu kita perlulah hati-hati dan jaga. Okey, jangan habiskan cepat-cepat. Kita gunakan secara berhemat. Okey, berhemah menggunakan tenaga. Maksudnya kita perlu bijak menggunakan tenaga-tenaga yang tidak boleh diperbarui. Okey, contohnya jimatkan kos penjanaan tenaga elektrik di rumah. Adakah kamu menjimatkan kos penjanaan tenaga elektrik ataupun bazir? Boleh tengok dalam bil elektrik di rumah kamu, bil air. Kalau tinggi sangat kos dia, maksudnya ada pembaziran So elakkan pembaziran sumber tenaga. Gunakan dengan bijak. Kita yang perlu kawal. Sebab murid-murid sekarang berada di rumah memang menggunakan banyak elektrik dan memang boleh berlaku pembaziran. So hati-hati bagaimana cara kita boleh jimat? Bagaimana kita boleh jaga? Mengurangkan pencemaran alam sekitar. Mengurangkan pencemaran alam sekitar maksudnya apa? Kurangkan mengguna kenderaan. Macam sekarang memanglah dah kurang sikit kan sebab COVID punya pasal. Dah kurang. Dah kurang kenderaan tapi masih ada lagi lah. Bila dah habis musim COVID memang akan bertambah banyak kenderaan di jalan raya.
boleh berlaku pencemaran alam sekitar. Okey, kita lah yang kena bijak menjaga dan menguruskan kehidupan harian kita dan juga alam sekitar kita, ya. Okey, seterusnya kita tengok langkah-langkah menjimatkan tenaga. Ni semua saya bagi kamu idea sajalah. Ada lebih daripada ni, kalau kamu fikir boleh gunakan di rumah, gunakanlah, ya. Tutup peralatan elektrik yang tidak digunakan. Okey, contohnya kadang-kadang kita buka elektrik ke, kita buka televisyen ke ataupun lampu tapi tak ada orang nak menonton ataupun tak ada orang dalam bilik itu. Okey, kipas ke lampu perlulah kita tutup jika tidak menggunakannya. Kadang-kadang kita tak perasan sebab dah biasa, kan. So pastikan kita sentiasa berhati-hati menggunakan tenaga-tenaga ni supaya boleh kita menggunakannya secara berterusan. Okey. Guna peralatan yang kurang menggunakan tenaga. Okey, contohnya aircon. Boleh guna tapi pada aircon tu ada aircon yang menggunakan kurang tenaga. Okey, kita boleh adjust. Baik. Guna pengangkutan awam atau berkongsi kereta. Ataupun yang kalau nak pergi dekat-dekat, gunakanlah basikal. Okey, boleh berjalan kaki menjadi senaman kepada kita juga, kan. Bertukarlah kegiatan tu terus menjadi senaman. Banyak kan cara dia. Okey, kurangkanlah gunakan kereta ataupun kenderaan lebih banyak yang bergerak di jalan raya. Okey, kitar semula bahan yang terbuang. Ini pun penting, ya, supaya kita elakkan daripada penebangan pokok. Contoh, saya ambil kertas. Kertas dibuat daripada apa? Kayu, kayu pokok. Okey. Kertas dibuat daripada kayu pokok. Kalau kita menggunakan kertas sewenang-wenangnya, cepat habis, kita akan beli lagi. Kalau nak beli lagi, kedai itu memerlukan bekalan. Kedai untuk memerlukan bekalan, kedai akan beli daripada kilang yang membuat kertas. Kilang yang membuat kertas, dia pula memerlukan kayu pokok. So bila dia order kayu pokok tu, dan orang yang menebang pokok itu akan masuk ke dalam hutan dan mendapatkan ataupun menebang pokok-pokok yang diperlukan. Jika menebang pokok, apa akan berlaku? Di situlah mulanya banyak kesusahan kepada kita balik. Okey, kekurangan oksigen, global warming, pemanasan global, banjir kilat, tanah runtuh. Okey, dan banyak masalah berlaku sebab kekurangan pokok. So untuk itu kita perlu berhati-hati menggunakan kertas itu. Okey, gunakanlah sebaik mungkin kertas, jangan buang sewenang-wenangnya, dan juga kita perlu buat kitar semula. Kertas yang tu dah habis guna, simpan dan hantar ke pusat kitar semula. Dan kitar semula balik dan boleh gunakan kertas tu sebagai mungkin kotak ke ataupun benda lain. Okey, bolehlah mengurangkan penebangan pokok dalam hutan.